Baik, Alhamdulillah sudah kembali kita bersama lagi untuk hari ini sekali lagi pertemuan kita di Selasa. Kita sudah berada di 28 Ramadan 1442 Hijriah bersama dengan 11 Mei 2021 Masihi. Seperti yang kami janjikan bersama dengan Auda, wawancara kali ini kita akan bersama dalam segmen kesihatan kita ni, iaitu mengenai dengan resiko kesihatan bagi gaya hidup yang tidak aktif. Silakan Intan. Ya, Alhamdulillah, dan pagi ini kita telah pun menjemput seorang pegawai perubatan kanan iaitu Yang Mulia Dr. Nur Hayati binti Haji Ahmad, iaitu pegawai perubatan kanan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Syukur alhamdulillah. Sihat ya, Alhamdulillah. Selamat menunaikan ibadah puasa ya Doktor. Ya. Baik. Jadi kita akan menyentuh mengenai dengan risiko kesihatan bagi gaya hidup yang tidak aktif ini. Jadi sebelum itu mungkin boleh Doktor jelaskan sedikit ya sebagai mukadimah apa yang dimaksudkan dengan gaya hidup yang tidak aktif ini Doktor. Okey. Gaya hidup yang tidak aktif ini yang dimaksudkan mempunyai beberapa pengertian lah. Salah satunya macam orang tidak bersenam, tidak aktif, orang tidak exercise atau kehidupan sedentary. Ianya juga bererti dengan terlalu banyak masa orang duduk atau berbaring atau sedikit saja melakukan senaman lah. Kebanyakan kita ni bukan saja orang Brunei lah, even di seluruh negara ni pun banyak menghabiskan lebih banyak masa melakukan aktiviti yang tidak aktif. Pada masa lapang, kita ni sering duduk atau berlimpang sambil itu melihat mobile, melihat telefon bimbit, iPad, kadang-kadang bermain dengan komputer atau menonton televisyen atau bermain video game. Jadinya dalam bahasa Inggerisnya orang screen time atau terlalu lama lah. Dan sebilangan besar pekerjaan kita ni juga menjadi lebih tidak aktif lah pada masa ni. Dengan berhari-hari orang tiap-tiap hari duduk berdepanan dengan komputer di masa waktu bekerja itulah. Dan juga even masa ni pun mesyuarat pun terlalu lama, duduk je terlalu lama lah. Dan juga kebanyakan kita ni di Brunei ni menggunakan kenderaan sebagai kenderaan, pergi dan balik dari tempat kerja, duduk juga terlalu lama lah di dalam kereta. Kadang-kadang mengambil anak lagi pun duduk lagi di dalam kereta. Jadinya oleh itu kita ni orang Brunei ni terlalu banyak menghabiskan masa dalam kereta tiap-tiap hari, terutama sekali orang masa waktu kesesakan lalu lintas atau perjalanan jauh lah, macam dari Brunei Muara ke KB itu pun duduk terlalu lama di dalam kereta itu pun sebenarnya tidak sehatlah juga sebenarnya. Jadi kalau begitu doktor mungkin dapat dijelaskan apakah resiko kesihatan bagi gaya hidup yang tidak aktif ini dan apa yang dimaksudkan dengan tidak aktif ini sebetulnya? Okey. Ya. Gaya hidup yang tidak aktif ini orang bahasa baru pulang, sedentary. Maknanya orang macam duduk itu terlalu lama, berbaring itu terlalu lama, kadang-kadang contohnya terlalu banyak screen time itulah. Jadinya ada risiko kesihatan lah dari itu. Risiko yang tinggi dari segi penyakit-penyakit yang tidak berjangkit lah. Even penyakit kanser payudara ada kemungkinan tinggi risikonya, dan juga kanser usus, penyakit kencing manis, diabetes, dan juga tekanan darah tinggi. Jadinya bukan saja itulah, ia juga boleh meningkatkan orang risiko tadi orang naik berat badan. Dan juga kecergasan pun berkurangan, orang fitness level pun berkurangan. Dan juga mempengaruhi orang masa dan jangka masa waktu tani tidur. Seperti contoh, kadang-kadang sebelum tidur kalau main mobile, kadang-kadang terlalai lah tani macam sepatutnya tidur pukul 10 jadi pukul 12 tidurnya sebab terlalu lalai melihat mobile apa itulah. Jadinya bukan saja di kalangan golongan orang dewasa lah. Kanak-kanak di bawah umur 5 tahun kadang-kadang ni kadang-kadang terlalu banyak main iPad, mobile, sebenarnya tidak digalakkanlah juga di kalangan kanak-kanak ini.
Jadinya jika semakin mengamalkan gaya hidup yang tidak aktif ini, sedentary, semakin itu juga tinggi risiko kesihatannya lah. Ya. Jadi kalau kita ni tidak melakukan kalau kita ni terus meneruskan hidup yang tidak aktif ni, ia boleh meningkatkan lagi risiko kita ni ya doktor. Jadi doktor, apa yang perlu dilakukan ni untuk kita ni kekal aktif ni? Mungkin ada berkongsi mengenai dengan kelebihannya dan sebagainya. Okey. Banyak orang kelebihannya melakukan kegiatan fizikal ni. Antaranya satu ialah kalau melakukan kegiatan fizikal itu menjadi seorang yang aktif itu dapat mengurangkan risiko penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti tekanan darah tinggi, stroke, kencing manis dan juga penyakit mental seperti mengurangkan merasa resahnya orang, anxiety dan juga kemurungan, depression. Kajian juga menunjukkan bahawa orang yang aktif ini melakukan kegiatan fizikal adalah orang mempunyai risiko yang rendah untuk mendapatkan penyakit jantung kalau dibandingkan dengan orang yang tidak aktif langsung. Dan kajian itu juga menunjukkan mengambil kira lah juga dari segi risiko kesihatan yang lain seperti merokok, pemakanan yang sehat dan juga pengambilan minuman keras itulah. Selepas dikira semua tu, jadinya kalau orang yang aktif, orang yang deaktif, orang yang aktif ini lagi kurang risikonya mendapat penyakit jantung. Dan juga golongan warga emas. Jadinya kalau golongan warga emas ini bukannya kan duduk merehat saja sebenarnya. Sebab kalau golongan warga emas ini, kalau mereka sentiasa aktif dari muda sampai ke tua tu juga, diorang juga dapat mengurangkan risiko mereka daripada jatuh. Dan juga meningkatkan kemampuan mereka melakukan aktiviti harian. Orang dalam Englishnya orang being independent. Jadinya mandi sendiri, pakai baju sendiri, berjalan pun sendiri, tidak payah minta tolong dari ahli keluarga yang lain. Jadinya kalau orang tua yang aktif, jadinya lagi independent lah orang itu. Dan yang penting juga kalau aktif ini dapat membantu dalam mengekalkan berat badan yang sehat. Jadinya kalau orang yang obes atau berat badan yang berlebihan itu, kalau orang aktif, sebenarnya mengekalkan berat badan itu. Walaupun makan banyak, tapi mengekalkan berat badan orang itu yang sehat lah. Berbanding dengan orang yang obes, makan juga lebih banyak, indah lagi aktif, makin lagi meningkatlah berat badan orang itu. Jadi itu adalah kelebihannya melakukan kegiatan fizikal atau bersenam. Ya. Jadi doktor mungkin dapat dijelaskan macam mana ataupun bagaimana boleh kita ni aktif apabila berada di rumah. Mungkin ada cara mungkin ataupun ini orang alternatif lah ya. Kalau aktif di rumah. Okey. Cara-cara untuk aktif yang berada di rumah ni ada beberapa lah. Salah satunya kan hampir raya ni kita time orang akan membersihkan rumah. Jadinya orang kalau akan membersihkan rumah itu bukannya time kan raya saja. Kalau boleh diamalkan orang setiap minggu. Setiap bulan itu baiklah juga. Kalau boleh setiap minggu, hujung minggu itu mengamalkan membersihkan rumah. And then pada masa ni ada orang hobi baru sudah menanam daun-daun yang macam-macam jenis daun, bunga. Itu adalah dikatakan salah satu kegiatan fizikal yang dapat buat di rumah. Dan juga kalau boleh macam kadang-kadang cuaca tidak mengizinkan kan, melihat video senaman selama 5-10 minit pun mencukupi. Terutama sekali macam masa waktu puasa ni lah. Kalau boleh sebelum sungkai itu melakukan sedikit senaman 5-10 minit pun mencukupi. Atau selepas sembahyang tarawih 5-10 minit melakukan senaman. Dan dapat dicari orang di social media banyak sudah kan karangan ni video-videonya. Dan kalau ada boleh juga macam pada masa ini kadang-kadang cuaca tidak mengizinkan, terlalu panas atau hujan, ada masakan pergi keluar untuk ke taman untuk melakukan aktiviti. Jadinya kalau boleh dapatkan peralatan senaman di rumah macam treadmill. Tapi orang kalau treadmill itu dia orang semua mampulah. Jadi dapatkan peralatan yang murah macam yoga ball atau stretching band. Jadinya dapat juga dilakukan senaman itu di rumah lah. Iya. Jadi itu adalah untuk membuatkan dan lebih aktif ya bila kita berada di rumah. Dan tadi ada doktor menyatakan mengenai dengan dalam alam pekerjaan di tempat kerja. Jadi macam mana untuk kita ni lebih aktif
di tempat kerja. Mungkin ada cara-caranya macam mana doktor? Okey. Seperti saya nyatakan tadi ya, sebahagian besar daripada ketanian ini duduk di waktu bekerja tu selalunya berhadapan dengan komputer. Sebenarnya adalah sukar untuk masukkan aktiviti fizikal ni ke dalam kesibukan waktu bekerja tu lah. Tetapi ada juga petua-petuanya. Jadinya bangun dari kerusi yang sudah bergerak, bangun dari kerusi tu lah sekurang-kurangnya sekali sejam. Atau orang melakukan a bit of stretching, senaman regangan 5 atau 10 minit setiap 1 jam. Berdiri, ini orang kalau ada telefon berbunyi kan, menjawab telefon itu berdiri, jangan terduduk. And then kalau boleh macam di bangunan ini yang sesuainya macam tadi ya, macam saya ada lift, ada tangga, naik tangga. Lagi ini orang itulah time-nya masuknya untuk aktiviti bersenam itu. Macam tadi juga macam saya meletakkan kereta saya lebih jauh lah. Jadinya saya dapat berjalan untuk ke bangunan itu. Jadinya jadikan itu sebagai satu amalan lah untuk gaya hidup aktif itu. Dan juga kadang-kadang kalau tani message kan, tani message arah rakan sekerja pakai WhatsApp atau email. Rather than message pakai WhatsApp atau email, lebih baiknya orang rakan sekerja itu kesepalah juga hanya. So lebih baik berdiri, berjalan arah rakan sekerja untuk menyampaikan message itu. Jadinya itu adalah tips-tips untuk lebih aktiflah di tempat waktu kerja. Iya. Jadi doktor kalau tadi mengenai dengan regangan badannya, kalau kita ni selalu mengambil masa untuk melihat skrin atau melihat komputer dan sebagainya. Kalau dari segi mata macam mana tu kesihatan dari segi mata kita ni? Dari segi kesihatan matanya orang straining the eyes lah, macam terlalu banyak konsentrasi, kadang-kadang macam blur mata tu. Sakit juga mata tu kan melihat skrin saja. So kadang-kadang orang disarankan untuk melihat hutan yang orang benda-benda yang warna hijau, keluar dululah menghirup udara segar, melihat nature untuk menyihatkan mata itulah. Kadang-kadang itulah masalahnya kan, kalau di tempat kerja ni kan kita ni lebih suka kadang-kadang ada sebahagian yang semua lah kan, kalau bukan di bulan Ramadan kurang bergerak tapi lebih banyak pengambilan makanan yang berkalori ya doktor. Itu lebih bahaya. Jadi macam mana pandangan doktor sendiri ya? Okay. Kalau untuk sampingan, sarapan sampingan, maksudnya di luar bulan Ramadan. Okay. So macam ni kan time raya lagi. So makanan itu memang baguslah kalau di Brunei ni lah, semua nyaman-nyaman lagi. Walaupun orang itu aktif lah, agaknya macam kalau dari segi berat badan kan hanya 30% saja orang itu aktif dapat membantu dari segi berat badan. 70% adalah daripada segi permakanan. Jadi pentinglah menjaga pemakanan itu, pemakanan yang sihat. Ni orang makanan seimbang. Bukannya macam ni orang ikut diet macam keto diet lah, atau makan ayam yang ada berkulit saja, ayam isi. So Indah juga disarankan macam tu kalau boleh makanan itu pemakanan yang sihat yang seimbang. Macam 1/4 itu adalah protein daripada ikan atau daging atau ayam, 1/4 adalah dari karbohidrat, nasi, mi atau roti, dan separuh daripadanya adalah sayur atau buah-buahan. Jadinya itu adalah pemakanan yang sihat lah. Kalau boleh itu yang diamalkan masa makan tengah hari atau malam. Jadinya macam ni kan time puasa, time kan raya ni, kalau boleh kontrol lah cara pemakanan itu. Kalau boleh macam kalau akan pergi ke tempat orang beraya tu, pergi time waktu tengah hari, time waktu makan malam. Itulah dari segi pemakanan lah. Iya, bentar lagi ya di bulan puasa bulan Syawal ini pastinya ada rumah-rumah terbuka ya, doktor. Baik doktor. Jadi ingin kami tanyakan mengenai dengan pandangan doktor sendiri ya mengenai dengan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun yang menggunakan iPad ataupun telefon bimbit. Kalau tadi memang tidak digalakkan. Jadi mungkin boleh dikongsikan lagi kenapa ini tidak digalakkan. Okey. Saya memberitahu dengan lebih lanjutlah daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, kanak-kanak di bawah umur 1 tahun ini sebenarnya tidak digalakkan untuk menggunakan iPad, mobile. Manakala kanak-kanak yang berumur di antara 2 hingga 5 tahun hanya selama 1 jam saja untuk menggunakan iPad mobile ini dalam sehari lah.
Jadi yang sebaik-baiknya ialah untuk mengurangkan penggunaan iPad mobile ni, orang screen time bagi kalangan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun ni. Salah satu kebaikannya ialah untuk mengurangkan mereka daripada risiko obesiti. Sebab tahan-tahankannya melihat mobile atau iPad, makin berisi tu badan orang lah. Jadinya berapa banyak pergerakan. Jadinya kalau mengurangkan screen time ni, jadinya lebih banyak pergerakan, lebih banyak orang bermain, play time. Itu yang penting sebab itu akan menguatkan otot atau orang tulang badan mereka sebab orang membesarkan. Jadinya penting untuk orang punya pergerakan itu lebih meningkat lah. Dan juga mengurangkan screen time ni adalah penting bagi kanak-kanak dari segi perkembangan otak mereka lah. Mereka akan lebih perkembangan dari segi kognitif. Lebih banyak tani berinteraksi dengan kanak-kanak, terutama sekali ibu bapa atau adik-beradik atau ahli keluarga yang lain. Orang bercakap atau bermain, bercerita dengan kanak-kanak ni, lebih banyak orang punya perkataan itulah, vocabulary orang pun meningkat. Makin pandai orang berimajinasi, makin pandai orang berinteraksi, dan communication itulah yang penting. Makin orang confident bercakap dengan orang lah. Itulah kelebihannya kalau mengurangkan screen time bagi kanak-kanak di bawah 5 tahun ini. Baik, ingin saya tanyakan satu hal mengenai ada hubung kaitnya dengan bulan Ramadan ini. Macam mana untuk mengelakkan dehidrasi, berlakunya dehidrasi, doktor? Disarankan berapa, macam mana tu? Sebabnya tadi sahur, kemudian berpuasa, berbuka, kemudian akan pasti aktiviti macam di malam Ramadan, tani tarawih dan sebagainya. Jadi bila waktu-waktu yang sesuai untuk tani? Sekurang-kurangnya kalau boleh pengambilan air sebanyak 8 gelas lah sehari. Seperti macam kalau sahur, barangkali 2 gelas. And then masa sungkai 2 lagi. Lepas satu sudah 4. Sudah 4. Yeah. Lepas satu barangkali lepas sembahyang maghrib 2 lagi 2 gelas air. And then lepas sembahyang tarawih 2 gelas air. Dan jadinya 8 gelas lah. Dan juga bukan saja dari segi minuman lah, dari segi pemakanan juga. Macam kalau pemakanan itu yang ada orang macam berabus atau yang berkuah itu adalah mempunyai kandungan air juga lah, dan juga dapat membantu dari segi dehidrasi itulah. Dan mungkin buah-buahan juga membantu ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi doktor, kita ada masa dalam mungkin dalam 2 minit ya. Jadi mungkin ada apa saranan doktor mengenai dengan gaya hidup yang tidak sihat ini? Okey. Sasaran saya ialah kalau boleh cuba kita kurangkanlah gaya hidup yang tidak aktif ni atau sedentary ni. Bukan saja pada diri sendiri tetapi semua ahli keluarga itulah juga. Sama-sama orang berusaha untuk menjadi seorang yang lebih aktif lah. Dan juga orang cuba to be creative. Jadinya bukan saja berjalan kaki, mengikuti beberapa senaman, mengikuti beberapa sukan. Jadinya bersama-sama dengan keluarga itu bukan saja kelebihannya dari segi kesihatan, tetapi untuk mengeratkan kekeluargaan dan mengeratkan dengan tali persaudaraan itulah. Dan dari jangka masa yang panjang juga, macam kalau umur makin meningkat, tani lebih more orang independent kalau tani sentiasa aktif dari muda ni. Alhamdulillah, sudah itu dia bersedia kita ikuti bersama dalam segmen kesihatan kita ni, iaitu di mana kita bincangkan mengenai dengan risiko kesihatan bagi gaya hidup yang tidak aktif. Jadi kalau kita cakap mengenai dengan gaya hidup yang tidak aktif ni adalah yang tidak melakukan senaman ya ataupun sebagainya ya. Jadi apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Dr. Nurhayati binti Haji Ahmad, iaitu Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Terima kasih doktor. Terima kasih. InsyaAllah kita akan bersua lagi. InsyaAllah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.